Jadi kita tengok bagaimana semua usaha ini sebenarnya tujuan dia apa. Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ditangkap dahulu, kita tengok reformasi, dituduh liwat dan sebagainya. Kes-kes itu adalah tujuan utama dia. Nak menutup mulut Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan harapan bahawa dia dah cukuplah Anwar. Kau dah masuk penjara, tak payah lagi nak buat reformasi. Tak payah lagi nak lawan dengan sistem ni, tak payah. Anwar dia dah lawan sistem sejak 60-an tuan-tuan. Sampai sekarang 2024, tuan-tuan kira, yang lahir 60 pun dah pencen dah sekarang ni. Dia masih lagi nak tegakkan kebenaran itu. Dan setelah puluhan tahun, dia dah menjadi Perdana Menteri, kerja dia baru bermula. Bukan berakhir. Ini baru permulaan ni. Yang duduk lawan selama ini, sekarang ini dia baru bermula. So, macam mana kita nak bantu Is? Pastikan kerajaan ini kekal. Itu je. Jangan bagi dia orang semua untuk nak ambil alih kerajaan ini, kita kata. Kalau tak, sia-sia usaha kita. Serius cakap. Tuan-tuan, kalau kerajaan ini diambil alih daripada tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam tempoh masa sekarang ini, kita maksudnya kita dah langkah 10 tahun ke belakang lah. That's it lah. No hope for this country anymore kalau benda tu berlaku. Dan ini yang saya nak tunjuk ni. Ni sekarang ni. Kebakaran rumah Ngeh, lelaki ditahan negatif dadah, kata polis. Lelaki ditahan kerana disyaki melakukan khianat api di kediaman ahli parlimen Beruas, disahkan negatif. Maksudnya dia tak ambil dadah. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri, ketika dihubungi berkata keputusan itu diperolehi hasil saringan air kencing. Pada Jumaat lalu, Muhammad Yusri berkata lelaki itu ditahan di kawasan Shah Alam kira-kira 4 pagi dan direman sehingga Selasa. Dia berkata polis turut merampas 2 tripod bimbit dalam tangkapan tersebut dan semakan mendapati lelaki itu tidak mempunyai jenayah lampau. Semalam Muhammad Yusri mengesahkan lelaki itu bukan ahli mana-mana parti politik dan polis masih menyiasat motif kejadian. Dalam kejadian awal pagi, rumah Ngeh dilaporkan dilontar dengan Molotov koktail menyebabkan kebakaran yang musnahkan kereta miliknya. Tuan-tuan, dia memang bukan ahli mana-mana parti. Bodoh lah kalau dia nak letak ahli parti untuk nak pergi baling bom api tu. Macam juga kes yang pergi bakar kereta Mufti Perlis tu. Siapa nama dia? Mel, Mai. Apa nama lelaki tu, budak tu. Yang tomoy tu. Dia kata dia dibayar. Dia disuruh, dia dibayar. Itu satu. Mungkin ni tak dibayar. Tetapi siapa, mungkin dia dibayar, kita tak tahu. Polis yang akan lebih tahu nantilah. Tapi siapa yang boleh menafikan bahawa kalau itu berlaku atas sebab dan keadaan di mana dia di api, kita tak kata PN yang buat, tetapi siapa yang berani jamin bahawa itu bukan tindakan kerana dia termakan hasutan yang dibuat oleh PN, yang dibuat oleh PAS. Kalau pun dia bertindak seorang lah, maksudnya bukan orang yang mengupah dia. Sebab kalau dicek dadah, dia tak ada, dia negatif dadah. Kalau betul dia buat lah, mungkin bukan dia yang buat. Kita kena put that into perspective juga. Tapi kalau betul dia buat, siapa kita untuk mengatakan bahawa bukan kerana apa yang dibuat oleh PAS menyebabkan dia rasa begitu. Menyebabkan dia rasa marah. Dia rasa macam perlu dia melakukan so-called jihad. Dia kena bakar rumah orang ini. Padahal ini adalah persoalan prosedur. Tak betul, kita kata betul. Salah, kita kata salah. Dia tak ada kena mengena dengan agama. Itu prosedur di dalam di dalam pengurusan hal ehwal syariah ataupun undang-undang syariah Islam di negeri Selangor. Itu adalah prosedural. Tak ada kena mengena dengan agama. Ngeh bukan cerita tentang Al-Quran, bukan mengkritik hadis dan sebagainya atau Nabi Muhammad, bukan. Tetapi benda ini dimainkan oleh geng-geng PN, terutama PAS, sehingga nampak macam inilah agama. Dan ketaksuban itu boleh membawa kepada, orang kata, ketaksuban itu boleh membawa kepada sifat berlebih-lebihan. Sehingga merasakan apa yang dibuat itu adalah betul. Nasib baiklah jiran tu kejutkan dia. Kalau merebak sehingga membakar dan membunuh mereka, sekarang ini dia disiasat, mungkin akan disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Kesiasaan, cubaan membunuh yang boleh membawa penjara sehingga 10 tahun dan juga atau denda. Mungkin kertas siasatan belum dibuka lagi.
Tetapi saya nak kata bahawa this is what we are facing. Inilah keadaan yang kita sekarang ini hadapi. Inilah yang kita nak kena jawab, tuan-tuan. Yang kita nak kena bahaskan, yang kita nak kena bangkitkan balik. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Orang Melayu kita dan Islam kita sampai bila kita nak jadi macam ni? Sebab itu saya kata ini bukan isu Islam, ini bukan agama. Ini bukan budaya, ini bukan budaya orang Melayu pun. Ketaksuban sebegini bukan budaya orang Melayu dan bukan juga ajaran agama Islam. Tu saya kata tadi Muhammad Tajuddin, Prof Tajuddin punya buku. Prof Tajuddin punya buku. Sunnah Melayu dan juga Sunnah Rasul. Beza di antara sunnah sokol Melayu. Sorry Prof, saya pun tak setuju juga sunnah Melayu tu. Dia sunnah ahli politik Melayu. Melayu pun tak ajar macam tu juga. Dia sunnah ahli politik Melayu. So digunakan elemen Melayu, digunakan elemen agama. So mereka yang jahil tentang perkara itu, dia kata, oh inilah agama. Inilah dia Islam. Inilah ajaran Islam. Sedangkan benda asas Islam pun dia tak faham. Dan membawa kepada apa yang disebut oleh Mahathir. So sampai bila kita nak ada masyarakat macam ni, tuan-tuan? Sampai bila? Sampai bila parti politik nak memainkan isu agama dan bangsa ni, sampai bila? Sebab benda ni paling mudah nak jual, tuan-tuan. Dr. M anggap masyarakat India tak setia sepenuhnya pada Malaysia. Saya dah suruh rakan India saya daripada Parti Keadilan untuk buat report terhadap Mahathir. Bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana mereka masih terikat dengan negara asal mereka. Bercakap dalam temu bual secara dalam talian dengan saluran TV satelit India, Tanti TV, Mahathir berkata seseorang itu harus dikenali sebagai orang Melayu untuk berhak menganggap Malaysia negaranya sendiri. Orang India Malaysia orang India Malaysia tidak bercakap bahasa Melayu sebagai bahasa asal mereka. Mereka bercakap Tamil, katanya ketika hos bertanya jika seseorang tidak boleh kekal setia kepada negara didiami sambil komited kepada usul asal mereka. Tuan-tuan, kalau kerana bahasa menyebabkan dia tak cukup Melayu, saya tak cakap bahasa Melayu kat rumah saya. Jadi, adakah saya tak cukup Melayu? Saya nak tanya ni. Saya cakap bahasa Melayu Sarawak. Saya tak bercakap bahasa Melayu standard. Melayu standard dan Melayu Sarawak ni jauh sangat beza. Paloi itu adalah bahasa Sarawak. Bodoh itu adalah bahasa Melayu standard. Kami, bahasa Sarawak kami adalah totally different. Choice of words kami different. Kebanyakan ada yang sama. Daripada bahasa Melayu standard. Adakah kami tidak Melayu? Ni, bagi saya lah, sikap sebegini sebenarnya. Dia tahu apa yang dia cakap itu adalah tak benar. Dia tahu. Dia sedar dan dia tahu. Dan orang ini yang PAS angkat sekarang ini. Orang ini yang PAS. Yang ini adalah suara yang PAS angkat. Sedangkan Tuan Guru Nik Aziz dahulu pernah kata, di depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak tanya pun kau Melayu ke, kau Cina ke, kau India ke, kau Kadazan ke, kau Mak Saleh ke. Yang Allah tanya adalah ahsanu amalah, amalan yang baik kita. Allah tak tanya pun amalan. Ini Tuan Guru Nik Aziz kata. Allah irham. Tapi sekarang ini orang yang PAS duk usung ke sana kemari, duk bercakap orang India di Malaysia tak setia dengan negara sebab masih setia pada India. Sebab dia kata apa? Sebab mereka cakap Tamil, mereka tak cakap Melayu. Kesetiaan itu pada bahasa ke? Dia tak tahu ke bahawa Malaysia ini terbentuk. Malaysia bukan tanah Melayu, tuan-tuan. Semenanjung Malaysia tanah Melayu. Malaysia terdiri daripada Sabah, Sarawak, Singapura, tanah Melayu. Digabungkan menjadi Malaysia. Kalau siapa kata Malaysia tanah Melayu, bermakna dia tak faham perlembagaan. Dia tak faham Malaysian Agreement 1963. Bahawa Malaysia adalah terdiri daripada negeri-negeri tanah Melayu, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, Singapura, kemudian 1965 Singapura keluar. Tiga ini maka membentuk apa yang dinamakan sebagai Malaysia. Siapa yang mengatakan sebaliknya, bermakna dia tak faham perlembagaan negara dia sendiri. Perkara 1 sub 2 yang saya gaduh dengan YB Idris Buang adalah menyentuh tentang perkara tersebut.
apakah dia Malaysia? Apakah dia dinamakan Malaysia? Apa yang dinamakan Malaysia, tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan faham tentang Malaysia itu apa? Kalau kita tak faham Malaysia itu apa, bermakna kita gagal untuk menjadi rakyat Malaysia itu sendiri. Kita duk cerita Malaysia ini adalah Melayu. Melayu adalah Malaysia. Di situ kita gagal. Kita gagal nak faham perlembagaan kita sendiri.